Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Sikap keterbukaan dan perkongsian maklumat yang telus penting ke arah menambah baik mutu perkhidmatan orang ramai. Persembahan utama semasa sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan tahun ini akan memaparkan corak persembahan yang unik. Sikap keterbukaan dan perkongsian maklumat yang telus penting ke arah menambah baik mutu perkhidmatan orang ramai. Salah seorang ahli Majlis Mesyuarat Negara menggariskan perkara tersebut semasa perjumpaan muhibah bersama Kementerian Hal Ehwal Ugama. Perjumpaan diadakan pagi tadi di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Perjumpaan antara lain membincangkan produk-produk import yang diragui kehalalannya, hal ehwal berkaitan zakat, wakaf dan baitul mal. Rombongan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara berpeluang melawat ke Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal. Keterbukaan itu adalah penting untuk kedua-dua pihak saling bantu-membantu, berkongsi, bertukar-tukar fikiran, memberikan pandangan. Jadinya kami mengharap agar pihak kementerian dapat sama-sama memberikan maklumat itu secara telus, dan pihak kami insya-Allah akan cuba untuk membantu dalam apa jua isu dan pandangan yang diperlukan oleh pihak kementerian. Punca kebakaran yang melibatkan dua buah rumah di Kampung Sungai Kebun semalam masih dalam siasatan. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira pukul 10.41 malam. Menurut Awang Raimi bin Awang Rashid, penghulu mukim Zon 2 Kampung Air, rumah-rumah yang terlibat adalah sebuah rumah kosong milik Awang Haji Mat Saleh bin Haji Mat Nur dan sebuah lagi rumah sewa kepunyaan Awang Haji Hamdan bin Haji Abdul Karim. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan berlaku dalam kejadian tersebut. Persembahan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan tahun ini akan memaparkan corak persembahan yang unik. Demikian dinyatakan oleh pemangku pengarah kebudayaan dan kesenian selaku ketua penyelaras tim kreatif ketika ditemui oleh pewarta RTB pagi tadi. Menurutnya lagi, tiga persembahan utama pada sambutan itu nanti akan berkisar dari sejarah pertahanan bangsa, seterusnya pembangunan negara. Persembahan disertai oleh para pelajar anggota pasukan polis di Raja Brunei dan pelatih program Khidmat Bakti Negara PKBN. Prolog iaitu persembahan pembukaan yang merupakan persembahan tablo dan lakonan. Persembahan kedua ialah persembahan daripada Angkatan Bersenjata Raja Brunei dalam bentuk mini tattoo. Dan terakhir ialah persembahan tema yang memaparkan dua persembahan, iaitu yang pertama persembahan amanah merdeka dan kedua persembahan bersatu mencapai cita negara. Antara yang hadir menyaksikan latihan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Saya sangat teruja untuk dapat menyertai persembahan Hari Kebangsaan ini untuk perform depan His Majesty dan semoga berjalan dengan lancar. No, I think this is a very good experience and there's a lot of team building in this. Like we'll get to experience many new things. Para pelajar dari Sekolah St. George, Bandar Seri Begawan juga akan turut serta dalam persembahan prolog sempena sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Latihan giat dilaksanakan bagi memastikan kesempurnaan persembahan itu nanti. Perasaan saya untuk mengikuti Hari Kebangsaan ini adalah saya sangat gembira dan teruja untuk mengikuti kebangsaan ini.
Saya berasa gembira dan semangat untuk persembahan ini. Bersedia sudah untuk persembahan. Bata-bata berlatih sama rakan-rakan, dilatih oleh coach. Di daerah Temburong, persiapan awal sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 juga giat dilaksanakan. Kaki tangan jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan beruniform, persatuan-persatuan bukan kerajaan, NGO dan penuntut-penuntut sekolah di daerah ini ikut serta dalam memeriahkan sambutan itu nanti. Semasa sambutan itu nanti, pelatih program khidmat bakti negara PKBN pengambilan ke-12 akan mengetengahkan persembahan gerak silat bagi kumpulan prolog tablo. PKBN terlibat bagi acara dalam gerak silat yang mana gerak silat ini akan diiringi oleh bacaan syair yang akan disampaikan oleh salah seorang peserta yang terlibat. Gerak silat ini merupakan gerak warisan Melayu Brunei yang harus dipertahankan dan harus diperjuangkan demi bangsa Brunei sendiri. Saya terlibat dalam persembahan silat, iaitu seni yang diturunkan daripada nenek moyang dan adalah satu adat Melayu. Saya amat bangga sekali dan teruja ingin belajar silat kerana silat bukan perkara yang biasa. Saya mempersembahkan pencak silat di hadapan ke bawah duli dan untuk Hari Kebangsaan ke-40. Dan ini juga menjadi pengalaman baru bagi saya. Perasaan saya amat banggalah kerana membuat persembahan ke hadapan ke bawah duli itu baru first time lah yang seumur hidup membuat HK. Dalam pada itu, persembahan Human LED semasa sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-40 pada tahun ini akan melibatkan warga perkhidmatan awam. Kru RTB pagi tadi meninjau persiapan awal para peserta di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Para peserta mempamerkan semangat patriotik yang tinggi dan menunjukkan kesungguhan menjalani latihan. Latihan dipimpin oleh 33 orang jurulatih terdiri daripada warga belia lepasan sekolah dan yang belum bekerja. Persembahan bagi kumpulan pasukan Human Lead ini ia tertumpu kepada persembahan di kerusi saja. So, diorang akan membuat pergerakan-pergerakan tangan, mempamerkan beberapa konteks image itulah. Harapan saya semoga latihan ini berjalan dengan lancar. Saya berasa berbangga kerana terpilih dalam tahun ini untuk mengendalikan Human LED dengan harapan mencapai yang terbaiklah. Minat yang mendalam dalam seni pertukangan kayu menjadi pencetus semangat untuk seorang belia tempatan, menjadikan sebagai sumber mata pencarian. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Kegagalan bukan penghalang untuk terus mencapai kejayaan. Pengalaman mencabar suatu ketika dulu menjadi motivasi kepada seorang belia tempatan untuk meneruskan perusahaan dalam seni pertukangan kayu. Ingin tahu lebih lanjut kisah kejayaan individu tersebut, Zulfadli Haji Kasim ada laporannya. Moto yang kupegang masa ni untuk membuatku bersemangat supaya masa ni lah satu saja. Kalau ngalih berehat, bukannya give up. Awang Muhammad Farid Faisal bin Ali, pengasas syarikat FRD Woodcraft, sudah berkecimpung dalam seni pertukangan kayu sejak lebih 2 tahun lalu. Selain meja dan kerusi, Awang Muhammad Farid juga boleh menghasilkan perabot seperti almari, rak mahupun cenderamata mengikut cita rasa pelanggan. Keunikan dalam bisnes ku ni
aku boleh membuat custom made lah, semua dari pada kayu kah, kaca kah, ataupun daripada PVC pun boleh kami buat diulah-ulahkan lah PVC itu. Kalau yang mau yang durable and ringan, kami pakaikan pine wood ataupun featherboard. Sekiranya yang mau barat, kami pakaikan akasia ataupun paulonia itulah buat. Ataupun kayu meranti Brunei pun boleh juga. Rata-rata maklum balas daripada pelanggan sangat memberangsangkan dan itulah yang menjadi pembakar semangatnya untuk terus berkarya. Walau bagaimanapun, Awang Muhammad Farid juga tidak terlepas daripada berdepan dengan pelbagai cabaran. Ada satu pernah kejadian lah, terjadi yang tidak dapat dilupakan adalah kebakaran arah workshop Kuanek. Give up lah, down rasanya tiap mata. Lepas itu, indongku bercakap, baru ujian sedikit sudah aku rasa down lah. So, buktikanlah hari indongku yang barang ini dapat ku buat lah. So, supaya masa ni lah, ia berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Bagi para belia yang ingin berkecimpung dalam seni pertukangan kayu atau apa sahaja bidang yang diinginkan, kunci utama adalah minat. Minat yang mendalam boleh menimbulkan rasa iski atau teruja untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Zulfatli Haji Kasim melaporkan untuk Berita RTB. Unit Sukatan dan Timbangan SDT Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan melaksanakan kerja pemeriksaan dan penelitian bacaan ketepatan alat sukatan jenis pam minyak di stesen-stesen minyak. Esok 13 Februari, pemeriksaan akan dilaksanakan di stesen minyak Koperasi Sepakat, Jalan Setia Diraja, daerah Belait. Manakala pemeriksaan yang sama akan dijalankan pada 14 Februari di stesen minyak Riverine. Bagi keselamatan dan kesejahteraan orang ramai serta para tenaga kerja yang terlibat sepanjang kerja pemeriksaan dan penelitian tersebut, stesen-stesen minyak ditutup selama 2 jam mulai 9 pagi.